Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana kita sekarang di dalam rahmat, kelebihan jaga daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita meluangkan masa supaya kita isi sedikit kepada hidup kita tentang aliran hidup daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh, supaya jadi berkat di dalam hidup kita pada awal setelah daripada kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala daripada tidur, dan kita boleh menunaikan ibadat kita, semaya kita kepada Tuhan kita dengan cara sempurna. Maka belum daripada kita nak kerja gapo, kita isilah sedikit di dalam hidup kita dengan isi kandungan ayat Tuhan ni. Jadi setelah daripada Allah Jalla Jalaluh khabar kepada kita di dalam Al-Quran dengan cara nyata,
kata orang manusia kita ni ada mereka yang nak kepada hidup pada dunia semata-mata, tak ada akhirat. Ada manusia yang ada akhirat serta dia uruhkan hidup pada dunia, jadi kena, jadi baik, jadi molek. Itu adalah tak boleh nak larilah kita sebagai manusia daripada pembagian yang disebuti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Tabiat manusia kita ni, dia suka kepada benda yang derah, benda yang jadi cepat, tak tahan nak sabar, tak tahan nak tunggu dan sebagainya. Itu tabiat kesemulaan jadi manusia. Dan manusia pula, dia tak suka orang cela dia. Dia tak suka orang itu tengok kesalahan dia dan sebagainya. Maka apabila tabiat manusia seumpama tu lalu dia merengkakan beberapa hukuman, beberapa undangan supaya naik mari untuk nak mengkemukakan kepada umat masyarakat, kata apa yang dia itu buat kerja, apa yang dia itu berjijak di atasnya, betul kehendak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membantahkan fahaman mereka, kata mereka itu mensyarakkan hukuman-hukuman, undangan-undangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak izin, tidak reda terhadap perbuatan mereka itu sama sekali. Kalaulah tidak dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului di atas mendahului di atas kemerkaan Allah Jalla Jalaluh, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan seksa mereka itu serta merta. Dan Tuhan itu dengan sebab rahmat dia, dia beri tempoh masa kepada manusia boleh duduk sementara di atas muka bumi ini, walaupun dalam keadaan dia itu berderhaka kepada Tuhan, dalam arti dia tu mengada-mengada hukum-hukum undang-undang yang menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal dan sebagainya. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluh beri perjanjian, kata sesungguhnya orang yang zalim itu, orang yang buat pekerjaan tadi itu adalah orang yang zalim. Orang yang menyanyai dirinya sendiri, bagi mereka itu seksaan yang pedih, seksaan yang dia itu tidak terkhayal di dalam akal fikiran dia. Setelah daripada kita menutup ayat yang ke-21 pada pagi kemarin itu daripada surah Syura, biiznillahi ta'ala kita akan sambung pula ayat yang ke-22 daripada surah Syura. Bagaimanakah Allahu Jalla Jalaluh nak khabar pula terhadap keadaan-keadaan mereka yang zalim kepada diri, mereka yang mengadakan undangan-undangan, hukuman-hukuman yang tidak diizini oleh Allahu Jalla Jalaluh. Mereka itu apabila sampai kepada hari kiamat, keadaan mereka macam mana nak jadi? Ini adalah wa'dun minallah, perjanjian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang buat kerja lagu ni, bagi mereka yang mengambilkan pendirian seumpama ini. Mereka itu kena berjumpa dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabar di dalam Al-Quran ini. Maka jadi rugilah orang yang pilih hidupan yang seumpama itu. Tuhan kata di dalam Quran kita tu, cuba kita pakat tengoklah, pakat kita renung tengok.
pakat kita tadabbur bersama-sama, harap-harap Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata, taradh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannat. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok. Tuhan raya setelah daripada Allah Ta'ala itu cerita kepada kita, kata manusia kita ada dua kumpulan. Kumpulan yang semata-mata nak kepada dunia, tidak ada akhirat. Dan kumpulan yang ada akhirat tetapi dia uruskan urusan dunia itu dengan apa yang tua yang menjadikan dia, menjadikan alam, menjadikan dunia, menjadikan segala-gala. Dia itu mau, maka dia jalan ikut tu walaupun dia tak maksum. Manusia tak maksum, tak ada makna kata dia tak salah, tak silap, tak geleceh, tak. Manusia adalah salah, manusia adalah geleceh, ada silap dan gitu dan gini. Tetapi Allah Ta'ala ni dia nak tengok. Kata setelah daripada kita ni silap, salah dan sebagainya, kita nak buat macam mana? Wa huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Allah Ta'ala ni senantiasa nak terima rajak ke hamba kepada dia. Dia tak mengepek Tuhan ni. Nampak tak tu? Dia tak serupa manusia. Apabila salah dengan manusia, apabila kita mendekati kesalahan itu kepada dia, dia mengepek, dia kata, dia gitu, dia gini. Itu sifat manusia, ghalib. Tetapi sifat Tuhan tak. Apabila Tuhan kita masuk, ayat kata kita ni orang yang salah, kita ni orang yang silap, orang yang geleceh dan sebagainya, dia terima. Yaqbalu taubata an ibadihi. Tuhan maaf. Lalu apabila manusia ni ada dua jenis lagu tu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id, ada kumpulan nak pergi kepada neraka, nak pergi kepada syurga, satu kumpulan lagi. Tuhan kata keadaan mereka yang dua pihak ni. Hak mula-mula sekali hak Tuhan nak raya, iaitu puak-puak hak yang zalim kepada diri sendiri, yang mengadakan hukuman, undangan yang bercengah, yang tidak diredai oleh Allah Jalla Jalaluh. Hari akhirat esok ni, hari kiamat, lagu mana dia jadi? Tengok Tuhan kata. Maksud Tuhan nak tengok. Dia kata taradh-dhalimin mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu, yakni pada padang mahsyar, engkau akan melihat orang-orang yang zalim. Kita boleh tengok Tuhan khitab kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata kita boleh tengok akan orang-orang yang zalim. Siapa az-zalimin di sini? Yakni mereka syara'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Mereka yang buat unek-unek, buat hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak redha bagi mereka. Tak izin, dia pandai-pandai sendiri. Boleh tengok az-zalimin hari kiamat esok tu. Kena pada az-zalimin, mereka yang buat hukum tu. Masalah hukum adalah masalah kena kembali klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana keadaan dia? Mushfiqina mimma kasabu. Hal keadaan
Orang yang zalim tadi itu apa nama? Musyfiqin. Musyfiqin mana takut, gerung, ngeri akan balasan buruk. Akan balasan buruk bagi kejahatan yang mereka telah lakukan. Daripada kejahatan yang mereka itu lakukan. Mimma kasabu, daripada kejahatan, daripada perkara-perkara. Apa makna ma di situ? Perkara di situ mana hukum yang mereka itu mengada naik mari. Mengada kata reba ni boleh. Mengada kata riswah ni boleh. Mengada kata zalim ni tak apa. Mengada tipu daya boleh. Mengadakan segala-gala perkara yang salah winapak kata betul. Dan berbagai-bagai putar belik yang diputarkan oleh mereka-mereka yang umpama ni. Mereka itu buat kerja, ya. Mereka itu usaha. Kerana nak merancangkan hukuman yang salah nawi kata betul ni, kena guna akal fikiran. Kena guna ilmu pengetahuan. Kena gunanya pengalaman. Kena gunanya harta benda. Kena gunanya tenaga. Kena gunanya pembantu. Dan berbagai-bagai. Bukan makna kata orang yang nak menentukan kebatilan di atas muka bumi ini tak usaha gapa-gapa. Tidak. Lalu Allah Ta'ala ayat kata, mereka ini musyfiqina mimma kasabu. Takut, serabut. Ya tengok amalan dia hak dia buat tadi itu Tuhan bawa mari. Hari itu Tuhan bawa al-hasanat was-sayyiat. Tuhan bawa mari. As-sayyiat hak besar sekali gi ubah hukumnya Tuhan. Hak tu besar sekali. Hak apa? Kerana dia mencalonkan diri dia sama dengan Tuhan. Kerana hukumnya pada asal nak menghalal, nak mengharam Allah Subhanahu wa taala. Kerja Tuhan. Al-halal wal haram hadza haqqullah. Ini hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman halal, ini hukuman haram, ini hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang jadi mufti yang nak mengeluarkan hukum kepada umat masyarakat, mereka ini seolah kata calonkan diri dia di hadapan api neraka. Kalau kena, lepas. Kalau tak kena, juluh masuk dia dalam api neraka. Dengan sebab itu, setengah-setengah daripada alim ulama kita, dia tak calon diri dia jadi mufti. Dia tak calonkan diri dia duduk di pangkat tu. Sedangkan dia alim. Sedangkan dia tu cukup alat untuk nak mempertuakan. Tetapi mereka faham. Kata sanyungan mata kaca manusia di dunia ni tak pada dengan apa yang dia kena tanggungjawab pula. Perkataan dia, petua dia, hukumnya dia, keputusan dia, semua kena tanggungjawab. Satu persatu. Walaupun kita terlupa, walaupun kita tak ingat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak terlupa. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tahu, senantiasa tunggu nak kita itu tengok sendiri. Lalu mereka ini musyfiqina mimma kasabu, takutlah, serabut. Nak buat lagu mana? Ni belum daripada Tuhan nak gapo ni, nak buat keputusan, dah serabut belah-belah dah. Sebab orang salah ni dia tahu di hati. Walaupun tak mengaku di mulut pun, tapi di hati dia salah. Dia berasa salah. Mulut tak mengaku. Dengan sebab itulah apabila orang yang pandai kupaskan
alasan nak nampak yang mengaku dengan mulut serta hati, ia tak ada jalan manusia. Apabila kita cocok lagi kepada perasaan dia, ia akan jadi runtuh habis arkan dia. Kekuatan jasad dia akan runtuh habis sebab kesalahan yang dia itu takut ngeri hak Tuhan dunia. Masalah kata umpama kita kata kalau ia ni salah dengan undang-undang, ikutlah undang-undang tapi undang-undang yang teruk, yang tak boleh nawi maaf. Mulut tak mengaku. Salah dengan undang-undang masalah perniagaan dadah masalah. Perniagaan perkara yang nak menghilang, yang nak memunuhkan jasad manusia. Mulut tak mengaku tapi hati tu ketah, berdebar. Ahli dia akan nampak di muka dia sifat ketakutan tu yang keluar tu baik mari. Daripada asal, daripada hati dia. Keluar tu baik mari. Kalaulah qadi ataupun hakim, kuasa yang dia pandai tengok, reti ada ilmu demidat tu, habis orang tu. Jadi turun lutut dia tak boleh nak mempertahankan. La yaqumun. Mereka itu tak kuasa nak diri di atas lutut dia. Turun. Mereka ini musyfiqina mimma kasabu. Ajalan. Ajalan tu. Mimma kasabu. Wa huwa waqi'un bihim. Wa huwa waqi'un bihim. Sedangkan hari kiamat itu pasti berlaku. Setengah ulama kata hari kiamat tu pasti berlaku. Setengah kata ulama kata tak. Wahuwa makna kata perkara yang dia buat tadi itu, dia kena tanggungjawab. Waqi'. Waqi' mana? Berlaku. Kena berlaku di atas diri dia. Dia kena balas terhadap mereka. Wahuwa waqi'un bihim. Ini dia. Adil Islam kita ni adil. Hari ni cari adil payah. Kalau kita orang biasa agak Allah tak ada keadilan bagi orang biasa. Tapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala bagi Tuhan kita, tepat keputusan hukumnya Tuhan kita depan di hari akhirat esok. Di sana tidak ada harta, tidak ada pangkat, tidak ada kekuatan, tidak ada helah. Itu makna kata wa huwa waqi'un bihim. Dengan sebab itu, hai manusia, yang hari ni Tuhan wi kemewahan kepada mung, Tuhan wi kesenangan kepada kamu, Tuhan beri kebolehan kepada kamu, wi kemudahan, beri segala-gala perkara yang kamu itu mau. Guna we jadi molek dah. Jangan guna pangkat kita untuk nak menghalalkan perkara yang haram. Jangan guna ilmu kita untuk nak mengharamkan perkara yang halal. Jangan gunakan nama kita untuk nak membantukan kebatilan. Jangan kita mempertahankan perkara yang salah. Jangan. Kalau kita guna perkara tersebut tadi daripada nikmat hak Tuhan beri kepada kita, sama ada pangkat, sama ada harta benda, sama ada ilmu pengetahuan, sama ada nama kita, benda ni akan jadi musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Akan jadi musuh bagi kita. Pangkat tu halal dalam Islam? Tak. Ilmu? Tak. Duit? Tak. Nama? Tak. Carilah. Tak ada apa. Buatlah wihasir dengan cara yang baik. Tak apa. Tetapi apabila benda tu mari duduk dah dengan kita, jangan guna perkara tadi itu jadi seperti Tuhan kata. Kalau Tuhan nak royak apa kita? Royak supaya nak teringat. Kena mengingat apa? Kerana benda ni nak berlaku.
Zalim bagi Tuhan kalau Tuhan tak royak, kalau dia Tuhan buat. Tak boleh. Itu Tuhan tak main lah tu. Kita apa serupa lah. Tuhan kita turut dia sini. Nak buat gapo? Nak kerja satu perkara, nak melaksanakan gapo-gapo, royak we tahu dulu. Cara gini nah. Cara gini. Langgar hak ning, kena. Ya kenalah tu. Jangan kita tak ada royak, tak ada winya amaran isyarat. Kita melaksana selalu, itu zalim. Itu zalim. Sebab apa kita kena jadi gini? Sebab gini. Anak aku lari dah, royak dah, wi amari dah, wi isyarat dah. Langgar gini. Ya gitu. Cara sistem tak kira kita jadi siapa pun dok atas dunia ni, ya kena gitu. Barulah kena dengan hendak Tuhan kita. Betul molek hak Tuhan nak hajawi kita duk. Apabila Tuhan hajawi kita duk betul molek, manusia apa yang reda terhadap kita, kita pun reda terhadap manusia muamalat gi mari. Karena masalah muamalat ni kita buat lagu mana, ia akan tubik lagu tu. Sebab itulah kata dalam hadis mursal, ia kata al-birru la yablah. Kebaikan itu tidak dibinasakan. Wadh-dhanbu la yunsah. Kesalahan tidak dilupakan. Al-birru la yabla wadh-dhanbu la yunsah. Wad-dayan la yamut. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita tak mati. Ingat molek. Hei anak adik, hei manusia, kebaikan yang kita buat kerana Allah, ya kekal. Kesalahan, kezaliman yang kita berlaku, ya tak dilupakan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya tak mati. Kemudian disebutkan perkataan kata ya ibna Adam, wahai anak Adam. Masuk semua kita. Ya ibna Adam, if'al ma syi't. Buatlah menawak gapo. Makna kata, mung pakailah akal mung, aku royak dah. Wa hadainahu najdain. Kami royak dah, jalan ni kena, jalan ni tak kena. Jalan ni molek, jalan ni tak molek. Royak belakang dah. Wa hadainahu najdain. Ya ibna Adam, if'al ma syi't. Hei anak adik, buatlah, pilihlah. Akallah otak aku tak saya paksa apa. Guna akal fikiranmu. Ya ibna Adam, if'al ma syi't kama tadinu tudan. Hei anak Adam, membuat lagu mana, balas semu lagu tu lah dapat. Membuat molek kepada orang, nascaya mung didapat buat molek. Tuhan balas molek bagimu. Membuat tak molek kepada manusia, muzalim kepada orang, amung pun akan dapat tak molek. Benda tu juga akan tipumu. Ini adalah kaedah dalam agama kita. Allah Ta'ala kata, siapa dia buat molek, maka aku nak balas molek. Siapa dia buat tak molek, maka aku pun nak balas tak molek. Sama ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hak manusia. Hakul adamiyin, hak anak adik. Kira muamalat molek dengan manusia. Tak jadi molek. Jangan kita kerja perkara-perkara yang muamalat manusia tak bagus, tak molek, tak boleh. Kerana apabila kita muamalat dengan manusia tak molek, kita pun akan dapat hak tak molek itu. Daripada orang tu, tak? Daripada makhluk Allah Ta'ala hak tu hatam mari. Kita buat tak molek dengan orang ni, insya-Allah Allah Ta'ala janji, kata aku nak balas tak molek juga dia. Di mana tu ya Allah? Di dunia. Kerana Allah Ta'ala kata semua al-uqubah, balasan itu
akan akhiri belaka. Malaikat az-zulm, malaikat zalim. Dengan sebab itu, jangan kita nak kita jadi molek, kita buat ke orang molek. Kecek peri molek dengan dia, muamalah wi molek dengan dia, tingkah laku kita molek dengan dia, insya-Allah kita dibalas molek oleh Allah Taala daripada mana-mana pihak pun. Yang Tuhan sakhara lana, Allah Taala memudahkan bagi kita apa yang dia kehendak. Kalau kita buat tak molek, kita akan dapat tak molek supaya tu. Allah senang sungguh. Nampak je tak? Ni sebab itu dalam Islam kita kata wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. So buat kebaikan. Mudah-mudahan harap-harap kata mung tu dapat kejayaan. Orang buat tak molek kita, kecek tak molek dengan kita kecek molek dengan dia. Dia orang buat muamalat tak molek dengan kita buat muamalat dengan molek dengan dia. Buat apa? Kita nak baikkan daripada dia, tak? Kita nak kebaikan hak Tuhan janji di dalam Al-Quran ni. Tuhan akan hantar orang molek dengan sebab kita buat molek kepada manusia. Tuhan akan hantar orang molek kerana kita ni kecek molek dengan manusia, muamalat molek dengan manusia dan sebagainya. Itu kita kena ingat. Perkara-perkara ni wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita sebagai manusia pasti kita kena faham masalah ni. Karena dunia ni katanya ulama, yakni hayatun nas, hidup manusia, al-muamalah, kena muamalah. Bergaulan. Cara kita bergaulan. Jangan kita menjadikan diri kita orang yang mengzalimkan orang lain. Jangan. Sebab tu mereka yang buat kezaliman umpama ni musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Tetap kena balas. Kena dah dunia hari tu, akhirat kena pula. Allah, berat. Nampak je tak? Tu dia. Ini adalah pihak orang kerja zalim. Apabila Tuhan sebut zalim, al-muqabalah, mana kata gulawai dia, orang yang baik. Orang berlaku adil, orang beriman dan sebagainya, orang buat amalan yang soleh. Apa yang nak boleh? Ada zalim, ada mazlum. Dua tu. Ada yang zalim, ada yang kena zalim. Ghaliknya orang kena zalim, al-mu'minun. Kena zalim, kena zalimi. Berbagai-bagai rupa yang musuh Allah Subhanahu wa taala itu menzalim. Tuhan katakan, nak tengok dalam Quran tu. Tuhan kata wallazina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang tak gaduh nak marah, mereka-mereka yang suka wima'ah, mereka-mereka yang tolaknya kebaikan, tolak kejahatan dengan kebaikan, mereka-mereka yang kemukakan kebaikan kepada orang yang wajahat kepada dia, mereka yang kena sabar kerana ada halangan-halangan daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala terhadap dia. Tu mana kata wallazina amanu. Masuk belakang ulama tafsir luah sini. Kerana semua sebut tadi itu adalah ajaran Islam belaka. Sabar pun ajaran Islam, kecek kepada manusia hak molek pun ajaran Islam, tak menyakiti hati manusia dengan perkataan, dengan perbuatan, ajaran Islam, semua masuk belaka. Wallazina amanu, mereka-mereka yang beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini inti bagi rukun iman. Walaupun rukun iman ada 6, tapi inti dia 2. Al-imanu billah wa bil yaumil akhir. Sebab tu kebanyakan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa dia beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian. Karena inti ni 2. Inti rukun iman, asasi 2. Lagu mana?
mereka-mereka yang beriman, walladzina amanu wa amilus salihat, dan mereka-mereka yang buat amal yang salih. Ni ayat gu sama. Iman ada amal. Amal hak mana? Amal yang salihat, yang salih. Apa makna amal yang salih? Makna amal yang ada ikhlas, amal yang ada rukun dan syarat, mutaba'ah, ada ikutan Nabi SAW. Satu. Walladzina amanu wa amilus salihat. Allah. Lagu mana? Duk dana puak ni. Puak ni duk dana. Puak hak zalim kita tahu dah. Kata dia takut buat apa? Sebab dia salah. Puak ni, puak hak berimeh, puak yang buat amal yang salih tadi ini, lah mana duk? Beriman ni berdosa tak? Puak berdosa juga, dia tak bukan dia bukan rasul. Dia bukan selamat daripada silap dan salah, berdosa, ada dosa kecil, dosa besar, ada berdosa. Tetapi iman dia ada. Amalan yang salih dia ada. Kebaikan dia ada. Jangan kita dah berasa kata apabila kita orang beriman, sepengah malaikat dah. Orang manusia. Ada silap, ada salah. Herat tu? Walladzina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannat. Mereka itu di dalam tanah, apa nama? Di dalam kebun-kebun syurga. Di dalam taman-taman syurga. Ya Allah. Duduk di dalam alam barzah, duduk dalam kubur, duduk dalam alam barzah, alam kubur, dalam keadaan nikmat dah. Tubik kepada padang mahsyar pula, duduk dalam nikmat pula. Tuhan janji kata fi rawdatil jannat, sedangkan dia duduk mana ni? Dia duduk di padang mahsyar. Tapi duduk nampak dah kata tepat kediaman dia. Bila? Nuh, dalam syurga duk nampak dah tu hawi gambar siap-siap dah. Allah. Supa. Lalu katanya tokoh-tokoh ulama dia kata, fa aina hadza min hadza? Di manakah orang yang zalim dengan orang yang buat lakunya adil di kalangan orang yang beriman, orang yang buat amal soleh? Supa di antara dua ni. Orang yang berjuruh dengan tak berjuruh, supa. Orang beriman dengan tak beriman, supa. Orang yang zalim dengan orang kena zalim sama? Tak sama. Gapokah mereka ini kena duk tahan? Gapo yang mereka ini kena duk tahan ini? Walladzina amanu wa amilus salihat duk tahan gapo? Kena tahan tu ayat tafsir. Ayat ni dalam ayat suratul Mu'minun. Tuhan kata fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Ya Allah. Orang yang zalim di kalangan orang Quraisy yang ada zaman tu, fattakhadtumuhum sikhriyan, mereka itu menjadikan puak-puak dia tadi itu orang-orang kena zalim. Orang yang kena zalim di kalangan orang yang beriman, orang yang tetap duduk di atas amal yang soleh, kena zalim daripada pihak-pihak tu. Mereka itu buat mengejek menganying ya. Bodoh sangat nak turun Muhammad. Orang duk royak dah kata jangan duk dengan Muhammad, tak ada kerja. Orang royak dah kata jangan duk dengan Muhammad, tak boleh nak duk dengan orang, pecah belah. Orang royak dah kata nak duk dengan Muhammad ni, kata duk dalam Jumaat. Masalah. Jemaah Quraisy dia lah. Orang duk royak dah kata apabila duk dengan Muhammad, payah nak duduk, payah nak menega, payah tu, payah ni. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri. Sehingga mereka itu Quraisy lupa apa ajaran hak orang-orang beriman. Awaluhum iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang hak mengikuti Nabi duk mengingati. Saudara, jangan buatlah kamu lagu ning, hari balas teruk lah mong. Oi, mana ada hari balas? Tu dia.
Ya, janganlah mulut demon ni tak jatuh. Nah, tak jatuh mulut dia. Lalu Tuhan kata fattakhaztumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Mung fak zalim-zalim dulu ni, fak debek-debek ni, fak ada nama-nama ni. Mu tengok fak berimej, tengok fak taat kepada aku, mung wak suka mengejek main gitu ya hari tu. Bukan aku tak nampak, bukan aku tak tahu, bukan aku tak tengok. Ni Tuhan ada kata ke dia. Kata kepada mana ni? Kata pada az-zalimun. Orang-orang zalim. Orang zalim ya ugut orang berimej lagu mana? Yang pertama ya ugut kata kalau mu berimej, nescaya mu payah nak duduk di atas muka bumi ni. Lalu Tuhan waktu ayat innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat bumi ni bagi hamba yang hak molek bagi aku. Dia raya kata jangan ada ikut jalan ni hak benar yang dibawakan oleh Muhammad. Jangan. Mu tak sah bimbang. Aku sendiri nak tanggung kesalahan mung, dosa mung. Tak sah bimbang. Mu tak sah ikut. Suruh pakailah Muhammad. Wi jamin ni. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum. Dan berkata mereka-mereka yang kufur, yang zalim kepada mereka-mereka yang beriman, turut jalannya kami. Kami sendiri nak cara kesalahanmu. Lagu mana jadi kami sendiri cara. Lalu Tuhan kata wa ma hum bihamili min khatayahum min syai'. Tak ada tanggung dosa sikit pun tak ada. Dusta saja-saja. Innahum lakazibun. Dusta. Kata kepada orang nak ikut benar-benar. Payah mu nak kerja lah. Mu nak kerja gapo. Kalau mu tak duduk dengan aku, mu nak kerja gapo. Mu turut Muhammad boleh gapo. Mari budak-budak muda ni takut kepada ugut-ugut tel lagu ni. Tapi pakat susah belaka. Fok-fok turut kurih tadi tu susah. Siapa akan masuk dengan kau, susah dia. Teruk. Ni ugutan-ugutan Quraisy terhadap mereka-mereka yang beriman. Mereka-mereka yang nak kepada keadilan. Lah mana? Hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Wa mengajak main. Fahak tetap duduk di atas belakang Nabi Muhammad. Duduk dengan Islam. Duduk dengan benar-benar. Tak ada duduk kira dah ugutan berapa nama. Nak tetap di atas benar-benar. Mereka ni buat mengejek main. Fak bodoh ni. Fak tak ada akal ni. Fak tak ada puak ni. Nah, fak tak ada tempat nak kerja ni. Fak tu, fak ni. Itu mana minhum tadhakun. Lalu Tuhan kata, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allahu Akbar. Hari ni. Hari mana? Hari duk di hari kiamat nanti ni. Aku nak balaskan mereka yang sabar hari tu daripada mengejek puak-puak mung. Dan ugut daripada buat puak mung. Kata mereka ini annahum humul faizun. Mereka inilah mereka yang dapat kemenangan hak sungguh. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat surah Syura, Tuhan kata wallazina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannat. Duduk di dalam teman-teman kebun-kebun syurga. Allah. Pas nak urus apa sini? Oh, kena tahan banyak perkara. Nampak dah tu kena tahan daripada orang yang zalim dan orang tu dan orang ni banyak perkara. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah, bukan mudah-mudah. Nawi boleh balasan ni. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi Muhammad SAW, setelah daripada Tuhan memasukkan ahli syurga di dalam syurga, memasukkan ahli neraka pada dalam ahli neraka, syurga ni luar banyak. Syurga luar banyak, tak ada tempat dia tu jadi luar, jadi kosong. Fa ansya'allahu jalla jalaluhu khalqan. Allah Taala menjadikan makhluk lain pula duduk dalam syurga. Allah. Awak apa? Tak tahu. Orang mai sebut kalau mu turut Muhammad ni, mu nak duduk dengan dia. Mu tak ada saing lah. Tunduk. Mu turut Muhammad, mu nak kerja mana? Ayo ugut gitu. Tunduk.
Mu turun Muhammad, mu nak apa nama, mu nak buat gapo? Mu nak maju lagu mana? Lalu Tuhan kata, dengan sebab mereka itu tetap pendirian. Apa boleh tetap pendirian? Sebab reti sungguh. Bukan duk dengan Nabi Muhammad kerana nak kepada habu tak. Ni terkadang masuk tepi Nabi Muhammad tapi nak kepada habu tertentu daripada harta, daripada tu, dari ni. Sebab tu jadi munafik tu. Sebab tu jadi an-nifaq, jadi munafik, jadi murtad dan sebagainya. Sebab tu. Tapi yang tetap, yang reti sungguh. Tahu kata ajaran Muhammad nak bawa pergi kana? Ya tak. Marilah pia-pia pernah heret ya tak pergi. Mari gajah 7 ekor pernah heret tak pergi. Nisbah bagi pendirian. Tu tak apalah. Pendirian tetap. Sebab tu dia kata inni jazaituhumul yaum bima sabaru. Dengan apa yang mereka itu sabar. Gapo mana sabar? Tetap. Hari ni supaya walladzina amanu wa amilus salihat fi raudatil jannat. Duduk di dalam tanaman syurga, duduk dalam tanaman syurga. Mu akan masuk dalam tangan syurga puakmu. Pakat senyum puak dia. Sebab tu puak dia ni setelah daripada ambil surat catatan dengan tangan kanan, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha, kembali klik kepada keluarga dia, masrurun, senyum belah-belah dah. Fak kita selamat, alhamdulillah. Supaya orang jepuk apa nama tentera tu lah, bahasa sia kita panggil tahan, jepuk tahan tu kan, jepuk tentera tu boleh hak ite, alhamdulillah lepas. Hak ni hak boleh merah. Itu nak misah. Walaupun merah tu tak sampai ke teruk gitulah. Ludak pun. Tapi nak misah win apa? Gapo ratik Tuhan nak wi? Gapo ratik hak Tuhan nak wi? Di dalam ayat ni Tuhan kata, walladzina amanu wa amilus salihat fi raudatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Allahu akbar. Oh, pada dia duk tahan diri dia, duk sabar diri dia, duk tak berlaku zalim, tolak kejahatan dengan kebaikan, buat molek kepada orang buat jahat ke dia, nak hubung pertalian dengan orang, nak kerak pertalian dengan dia, dia kemu hadap muka dia dengan orang paling belakang kepada dia. Oh, benar tu tabiat manusia tak sah tu. Nampak tak tu? Sokong benar kebaikan, Allah bukan mudah. Kena sabar, kena duk tahan. Palah mana? Tuhan kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Hari ni mu turut aku. Masa dunia ni, hari tu mu turut aku. Aku suruh gitu mu buat, aku suruh gitu membuat. Hei orang yang beriman, hei orang yang buat amal yang soleh, hei orang yang sabar. Hari ni bagi puakmu nu apa? Bagi puakmu ini apa yang puakmu itu kerana di sisi Tuhan puakmu nak gapo aku nak wi belaka hari ni. Nak gapo lagi? Sebab tu datang pada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata didatangkan pada hari akhirat esok nikmat-nikmat orang. Hadis sahih Muslim. Saya royak dengan maksud selalu mudah. Senikmat-nikmat orang tapi kufur. Senikmat-nikmat orang nak gapo dah belaka. Boleh belaka dalam dunia tapi kufur. Tuhan ambil dia, celuk buh dalam api neraka sikit lah. Senyap ni. Celuk asal sikit lah. Tanya. Puasa kan? Dia kata, oh tak ada gapo dah ya Allah, tak ada berasa senang aku ni. Tu dia. Ni iman. Ni iman. Kena pakan ni 60 tahun, 70 tahun ni atas dunia ni. Kena pakan ni. Iman. Bukan masalah perasa sejia dua. Tak. Masa sejia dua bukan lagu tu. Kena duk baru sama. Itu rupa orang deraka tu. Tak ada dah. Ya Allah, tak ada seni dah. Tak ada seni. Mari orang yang sedahsyat-dahsyat orang hak susah sekali. Wasa tutup dunia, tutup bagi dia. Sedahsyat-dahsyat coba tak ada dah lah.
bawa datang mari celuk sikit. Faghamaza fi al-jannati ghamzah. Makna kata celuk masuk dalam syurga sikit, celuk sikit. Lalu akik mari. Rasa kan? Oh, tak biasa kata tak susah. Hadian. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu apa yang mereka itu kehendak di sisi Tuhan mereka. Ikut nak gapo, boleh berlaku. Masya-Allah. Ikut nak gapo, Tuhan nak wi berlaku laka. Tuhan nak turut mung hari ni. Mu nak gapo hai hamba aku rakyat ku nak wi. Allah. Sebab tu dunia ni buat sepengah Tuhan rakyat. Napa? Buat baik kepada orang tak sewa baik dengan kita, kecek baik dengan orang tak kecek baik dengan kita, hubung orang nak putus dengan kita, hadap muka kepada orang nak paling belakang pada kita. Tapi kena pergi dengan email, kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Ya bukan mudah lagu tu. Nampak tu tak? Macam mana? InsyaAllah. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Nak gapo apa boleh hari tu. Nah, Tuhan nak semua gapo tak apa. Tak ada istisna walaupun satu, tak ada. Gapo katik hak boleh. Ya Allah. Tengok Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dia kata, fima yasha' min ma'akil wa masharib wa malabis wa masakin wa manazir wa manakih wa gapo nama fima la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Gapo? Yakni pada perkara yang dia itu kanak. Ahli syurga itu apabila boleh masuk syurga, Tuhan kata lahum ma yasha'una fi lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apa hak Tuhan, apa hak ia nak Tuhan nak bagi belaka? Gapo hati yang nak bagi? Makan boleh makan. Minum boleh minum. Ni terkadang kita makan duit ada tapi nak makan tak boleh, nak telan tak lepas ada. Nah, nyos sutuk dalam dada dia nak telan payah. Ada duit banyak nak makan tu makan ni boleh. Pada tengok kaca mata tapi nak makan tak boleh. Sebab dia ada penyakit dalam. Hak ni hari makan dengan senang. Nak minum gapo boleh minum. Nak pakai lagu mana apa boleh. Nak tepat ke dia main lagu mana apa boleh. Nak tengok gapo apa boleh. Allah. Nah, nak ikutlah. Kita rakyat tak kena rakyat. Wa manakih. Nak menikah kahwin lagu mana apa boleh. Dan kelazat hak lain lagi. Gaponya fima la ain ra'at. Apa yang kita tak pernah tengok dengan mata, tak biasa dengar dengan telinga, tak biasa terlintas dalam hati. Hak tu makna kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Ni syurga. Pas kita duk bubuk gapo sangat sampai ke punah syurga hak ni. Hak ni kekal abadi tak mati. Kita duk bubuk sampai ke punah agama, sampai ke main perkara-perkara pasal syirik dan sebagainya. Untuk nak jaga perkara yang tak kekal, perkara yang kita kena mati. Allah. Mana ke akal kita? Mana fikiran kita? Balah di antara dua beradik sampai tak tegar. Tak alamat masuk ahli neraka. Sampai ke situ. Nampak tak tu? Nak menego sampai ke main sihir. Ya Allah. Apa itu lalu? Nak kena kepada orang sampai pakai tupainya, buza, tupai tokca dan sebagainya. Apa? Mazah. Gapo gitu lalu. Ini tak kena hakikat hidup sebab boleh jadi gitu tu. Ya Allah, ya tak kena. Apa nak buat gana? Apa ya tak kena? Tak kena. Ini tu ada ayat. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, ya Tuhan aku, mintalah buat kita ni masuk syurga belaka. Bimannihi wa karamihi wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Dzalika huwal fadlul kabir. Demikian itu. Gana balasan tadi tu. Hak tu raya kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, itulah kelebihan yang besar. Kelebihan yang tidak tersakat. Kelebihan yang tidak nak boleh kata nak lebih pada tu tak ada. Habis. Cukup dekat dah kita. Ninglah
Agama kita duk serukan kita. Ya rakyat kata dunia ni tak kekal. Dunia ni akan habis. Manusia pun tak bila mana kata tak boleh nak duduk di atas muka bumi ni kekal sampai kata mati. Tak sakit dak. Cuma yang nak hidup dengan cara molek. Pas gapo hak kita wasa kata tak boleh nak terima hak Tuhan kita. Sampakah kita kena buat seteru dengan Tuhan kita? Sampakah kita kena duk kufur dengan dia? Buat apa? Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula? Bolehkah kita nak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Tuhan jadikan kita daripada tanah, daripada air mani, daripada daging, daripada tulang, dari tubik kita sebagai manusia. Tu kan Tuhan kita yang menjadikan kita. Apa kita kena? Siapakah kita kena kufur dengan dia? Hari ni ada mengajak lawan Islam dalam negara kita ni dak tubik lawan Islam gitu dan gini. Gapo sangat? Apa sangat? Kita ni gapo sangat? Pergi agama kita orang molek. Jaga paham kita orang molek, anak cucu kita paham molek supaya boleh duduk sini. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu apa yang kanak ki, mereka itu ahli syurga kanak nak gapo apa boleh. Allah senang sungguh. Hati puasa luar. Cuma syarat pergi sana. Buat. Bukan teman kita buat kerana Tuhan suruh kita buat. Kita tak boleh demo kerak putus dengan kita tak boleh nak hubung dengan demo. Tak. Kita hubung dengan dia. Kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanda. Cuma niat betul. Niat betul, we molek. Allah Taala akan ganda ganjaran kita. Itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan kata dalam ayat yang ke-23 Tuhan kata zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu allazina amanu wa 'amilus salihat. Demikian itulah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan yang buat amal yang saleh. Tuhan beri berita gembira. Tadi tu balasan supaya Tuhan kita masuk dalam syurga dah. Bawa sampai sana. Tapi Tuhan kata, itu rupa aku bawa mugi tadi itu sebagai berita gembira bagi hamba yang beriman, yang buat amal yang saleh. Apa lagi kita? Istiadat. Buat amal, iman kita. Mengaji, we kena cara nak berimeh lagu mana? Berimeh sebagaimana salafus salih berimeh. Buat amal sebagaimana yang dihajarkan dalam ajaran Islam. Jangan buat amal pasal khurafat. Jangan buat amal pasal bid'ah. Jangan buat amal pasal tak tahu gapo. Jangan buat amal kena tahu dengan ilmu pengetahuan. Berimeh pakailah aqidatus salafus salih. Karena aqidah tu hak salafus salih itu aqidatul Rasul alaihi salatu wassalam. Hak lain tak apalah. Kita kata tak apalah. Nah, kita taklah tepi kita pakai hak ni. Supaya gapo? Supaya kita dapat ganjaran selamat dan kita boleh duduk di sini sebagaimana Tuhan janji. Tuhan janji tak silap dengan kita. Itulah sedikit daripada pengajaran Al-Quranul Karim pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh supaya kita dapat kemenangan kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Itulah sedikit. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, jauh kita daripada bala petaka, dan jangan lupalah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu marilah sama-sama kita turun tangan satu di dalam arti kata kita nak membantukan ajaran Allah Jalla Jalaluh dengan harta benda kita, dengan masa kita, dengan doa kita, tenaga kita, supaya kita dapat jaya dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.